Belit-belit ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, ada orang tanya saya, apa khabar Ustaz Mekah? Allah. Besok saya nak bayar final. Pada malam tu ada perubahan secara personal lah. Tak jadi, cancel. Sebab orang lain pergi. Kemudian saya tangguh nak pergi 29 ni bulan ni. Lepas confirm semua dah dengan agensi tu, Menteri Kesihatan kata di-ban sementara hingga ke waktu sampai sekarang kan. Ban ke Mekah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu menunjukkan kerja Tuhan mengatasilah perancangan kita. Macam mana pun terima seadanya, sebab saya dah ulang alik dah banyak kali. Cuma hati tu ialah dengan keadaan sebenarnya ada kaitan dengan penyakit-penyakit ni lah. Jadi kerana itu sabar kalau ada peluang, ada masa. Sebab ialah dengan umur lewat-lewat ni kita tak boleh nak mudah-mudah sangat untuk buat sesuatu yang mendedahkan kita pada bahaya. Ya, katanya sejak penutupan 10 hari di masjid ni masih suasana dingin, masih ada ya. Ya, saya nampak tak apalah macam mana pun. Ya, pada malam ini saya akan sentuh satu tajuk yang common kepada kita, cuma begini. Kita tahu bagaimana iman tu boleh bertambah dan boleh berkurangan. Ini dah banyak dah hadis-hadis yang menyebutkan. Antaranya, kalau tak silap saya, Sayyidina Umar pernah ditanya tentang iman. Dia menjawab, iman tu boleh berkurangan dan boleh bertambah. Bila dia berkurangan, iaitu sehingga orang yang beriman tadi masuk ke neraka. Bila pula iman tu boleh bertambah? Iaitu apabila orang itu dia beriman, kuatan imannya sampai peringkat dia masuk syurga. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, dah terbukti dah dari segi hadis pun, banyak ayat Quran pun sebut. Antaranya hadis yang lain, dia kata iman tu terdapat beberapa cabang, 70 lebih. Saya sebut secara Melayu je. Dan yang paling tinggi sekali ialah a'laha qawla la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi sekali iman tu ialah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah sekali kategori iman tu ialah imatatul aza anit tariq, menghilangkan atau kita buang rentangan di jalan. Ada orang kata kita buang duri sikit di jalan pun dah iman, tanda iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu ialah satu cabang daripada iman. Ini hadis yang muttafaq alaih, dan lafaz itu daripada Muslim. Dan kalau tuan-tuan tengok kategori apabila ditanya tentang seseorang tentang iman ini, hadis Nabi menyebutkan juga, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Sesiapa di kalangan kamu yang melihat benda yang tak baik, benda mungkar, hendaklah dia cuba mengubahnya dengan tangan, maknanya dengan kuasanya kalau mampu, kalau dia pemimpin atau sebagainya. Kemudian wa illam yastati', kalau dia tak mampu, fabilisa ni, dengan teguran, dengan pendapat, beri komen, ceramah atau lain-lain. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau masih tak mampu dengan mulut pun tak boleh, maka sekurang-kurangnya dengan hati. Maksudnya ada apa tu? Dia hendaklah berdoa supaya benda tu berubah jadi baik. Dia jangan redha sekali-kali benda yang tak elok tu berterusan, itu minimum. Wa hadza adhaful iman, dan yang ketiga tu yang paling rendah sekali. Itu membuktikan bahawa iman yang ada ranking dia yang tertinggi dan terendah. Ayat Quran pun ada, antaranya Tuhan sebut surah
Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang betul-betul mukmin itu apabila disebut saja Allah hatinya menjadi gemetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, ayat Quran dibacakan kepada mereka ataupun ceramah-ceramah penerangan mengenai Islam lah, maka iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terus bertawakal kepada Allah. Itu antara contoh-contohnya Tuhan bagi sebut iman itu boleh bertambah. Ada ayat yang lain, surah Al-Fath ayat 4. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada jiwa-jiwa orang yang beriman. Yazdadu imanan ma'a imanihim, untuk iman mereka bertambah lagi beserta dengan iman-iman orang lain yang telah ada. Mana iman boleh bertambah dan boleh berkurangan. Jadi tuan-tuan sekalian, fakta iman bertambah dan berkurangan ini satu fakta yang tepat, yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan, ini komen-komen pernah keluar daripada mulut pemimpin pun ada, you cannot claim yourself as more Islamic than myself, macam-macam ayat-ayat yang kita pernah dengar. Awak tak boleh claim awak lebih Islamik daripada saya, walaupun awak pergi ke masjid, saya kurang, tapi belum tentu lagi awak lebih Islamik daripada saya. Komen-komen begini seolah-olah mereka nak justify yang amal mereka yang kurang itu tak semestinya kurang berbanding dengan orang yang amalannya lebih, seolah-olah macam begitu. Cakap itu cakap yang sesuai untuk orang berkenaan atau cakap yang logik sahaja, tapi di segi realitinya ada perbezaan. Ciri iman ada 3. Yang pertama, percaya dengan hati, at-tasdiq fil qalbi, itu clear, orang tak tahu, dengan hati orang tak tahu. Yang kedua, daripada an-nutqu bil lisan ataupun verbal confession, pengakuan dengan mulut, syahadah kita lah, pengakuan kita, orang boleh dengar dia beriman atau tidak. Yang ketiga, al-imtisal bil fi'li, iaitu sejauh mana dia praktis, dia amalkan tuntutan iman. Yang ini yang membezakan. Takkan nak sama orang yang buat kebajikan banyak-banyak, yang datang ke masjid rajin, salat tak pernah tinggal dan sebagainya, di samping dia mengaku beriman. Takkan nak sama dengan orang yang hanya mengaku beriman, tak nampak pun ke masjid, tak nampak pun dia bersalat jemaah, walaupun salat waktu mungkin dibuat di rumah, tak nampak pun dia bagi infak perbelanjaan dan lain-lain. Takkan kita nak kata sama? Jadi guna you cannot claim yourself as more Islamic than myself, takkan boleh apply kepada keadaan begitu. Jadi dengan sebab itu logik-logik macam ini jangan kita terpengaruh untuk menilai iman seseorang, sebab kriteria yang ketiga ini boleh membezakan siapa lebih imannya dan siapa yang lebih kurang imannya. Jadi dengan kesedaran itu, dengan kita dah berada di hujung perjalanan hidup ini, Allah terganggu, alat ni pun, teknologi ni pun tak ada, dia pun payah, adanya pun kadang-kadang payah juga. Dia terpadam, ni yang payah ni. Ya, ada, memang ada. Yang dia tenggelam sekejap. Jadi, ini pun Allahu Akbar, macam mana jadi gini ha? Banyak sangat simpanan dalam ini. Nanti sekejap minta maaf tuan-tuan sekalian. Tadi saya dah letak tapi dia Okey. Jadi kerana macam itu tuan-tuan sekalian, jelas iman ini dia boleh berkurangan, seperti kata Sayyidina Umar tadi, boleh menjadikan orang itu sampai dia masuk neraka kerana kurang sampai tak ada modal lagi dah nak masuk syurga. Atau dia meningkat lebih-lebih sampai dia tak masuk neraka tapi masuk syurga aja.
Dan kerana itu tuan-tuan sekalian, ini yang saya nak sebutkan pada malam ini. Marilah kita buat revision bersama, termasuklah saya, tuan-tuan juga yang berada di penghujung jalan ini. Dan ini tak semestinya orang yang tua-tua aja. Tapi kalau macam mana kita yang kita katakan kita dah dekat lah dengan full stop, sebab kita dah umur 50-an, 60-an, bila lagi berbanding orang 40-an, walaupun mati dia tak kenal umur. Tapi yang rekod banyak yang mati ni yang tua-tua lah, yang ada penuh di depan kita ni, yang muda-muda yang berada di penuh di jalan raya, di kelab-kelab, di pasar-pasar tu orang muda-muda, sebab yang tua dah tak ada dah. Saya pergi ke masjid saya, dan sekitar 180 dengan 240 orang Jumaat setiap subuh. Saya bagi tazkirah setiap pagi, ramai orangnya. Dalam 8 atau 7 orang saja yang mengatasi 70. Yang lain semua bawah, sebab saya kenal banyak. Jadi dengan kerana itu, patut kita membuat list correction kita, ataupun list sejauh mana kita telah mencapai darjah iman bertambah atau tidak. Saya nak sebut antaranya yang paling penting sekali, sejauh mana ketakutan kita kepada azab-azab Allah dengan berbagai-bagai bala yang musibah yang kita telah terima sekarang dan Tuhan telah turunkan, dan azab-azab akhirat yang bakal menunggu kita. Adakah benda ini tidak menggerunkan kita? Sebab saya sendiri pun waktu umur 40-an dulu dengan umur sekarang ni berbeza jauh. Jadi kalau dulu kita rasa kita masih ada ruang, ada tempoh lagi untuk kita begini, sebab kita fikir mungkin tak mati lagi kot. Tapi dah hujung-hujung jalan ni, nilai dah sejauh mana bekalan-bekalan yang saya simpan itu masih mencukupi atau tidak. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok berbagai-bagai musibah yang sedang kita tanggung sekarang ini, bukan benda itu berjadi secara kebetulan. Itu ia menjadi satu sebagai ujian yang Tuhan ujikan kepada kita, untuk menguji sejauh mana kita betul-betul beriman dan sabar tentang berbagai-bagai ujian ini. Hal ini, tuan-tuan sekalian, nak sebutkan ini sebagai contohnya begini. Antara elemen penting takutkan azab akhirat, itu elemen penting dalam iman. Sejauh mana kita betul-betul takut azab akhirat sampai kita tak berani nak melanggar perintah Allah, itu sebab kita nilai. Setakat cakap semua orang boleh cakap, tapi sejauh mana kita takut seperti mana kita takut nak melanggar undang-undang manusia, seperti mana takut kalau tak pakai mask ni takut polis tahan, kalau dia tak bawa lesen memandu pun tersempat dengan polis pun dah menggeletar. Takut sampai macam itu, sama-sama manusia. Jadi dengan sebab itu patuh kepada SOP ini walaupun strict, boleh katakan 99%, sebab takut kepada undang-undang manusia. Macam saya pernah kata dululah, apabila dikatakan kebakaran besar sedang berlaku di depan, walaupun dia tak nampak, dia terus pusing kereta balik, sebab dia percaya dan dia takut kepada api. Begitu juga apabila ramalan cuaca kata jangan pergi ke laut, untuk perahu-perahu kecil berbahaya kerana ombak besar, dia tak pergi sebab dia percaya dan dia takut. Tapi kalau dikatakan jangan melanggar hukum Allah, jangan ambil rasuah, jangan menindas orang lain, jangan begitu, jangan begini, berapa peratus daripada orang Islam yang mematuhi jangan nangis, berbanding dengan pematuhan mereka kepada SOP, pematuhan mereka kepada amaran-amaran tadi. Apa conclusionnya? Conclusionnya maknanya orang Islam dia lebih takut kepada undang-undang yang dia nampak di depan mata dia, daripada dia takut kepada seksaan Allah yang dia tak nampak di akhirat. Ini dia punya problem utama tentang darjah keyakinannya kepada akhirat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa tu saya tak ingat, yang di hujungnya dia sebut Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia menceritakan ciri-ciri orang mukmin tu yang bertakwa tu begini, tapi di hujung itu yang mereka yakin dengan akhirat, bukan percaya tapi tak yakin.
Yakin seperti mana dia yakin berita bomba tadi, dia pusing motorkar balik. Yakin dia yakin kepada ombak laut yang tinggi, dia tak berani pergi ke laut. Dia yakin takut roadblock polis, dia tak bawa road tag, dia kena kereta balik. Dia yakin nanti dia tak pakai mask, nanti kedai tak boleh tahu, dia balik motorkar dia balik ke rumah balik, sebab dia yakin benda tu betul. Tetapi tentang akhirat, seksa neraka, dia yakin macam itu atau tidak? Sebab tu Tuhan sebut mesti yakin dengan seksa neraka, yakin dengan balasan syurga, yakin yang membawa dia berubah daripada keadaan yang sebelum itu kepada keadaan yang lebih baik. Itu baru betul tahap iman. Jadi yang saya sengaja mention benda ni, kita nak nilai sejauh mana ketakutan orang Islam ni sampai kepada tahap macam tu. Kalau tidak, hanya sekadar percaya tetapi tak yakin. Macam orang kata jangan hisap rokok, berbahaya kepada sakit jantung. Ya, tapi rokok tak berkurangan, dia beli makin banyak. Kalau orang yang yakin yang rokok berbahaya betul, dia berhenti. Dia kata mana nak yakin, dia kata banyak orang hisap rokok panjang umur pun ada. Itu puncanya. Dah telah ada timbul tak yakin. Jadi mengapa dia tak berhenti merokok? Mana keyakinannya tak, kepercayaan kepada rokok bahaya itu tak sampai kepada tahap yakin. Begitulah keyakinannya kepada azab neraka dan keyakinannya kepada balasan syurga itu tak sampai kepada tahap untuk dia tinggal maksiat. Kalau neraka dia takut, tak sampai kepada tahap dia nak buat kebaikan banyak-banyak. Kalau keyakinannya kepada syurga itu cukup. Kalau macam itu tahapnya, iman kita masih lemah. Itu kriteria pertama. Kriteria yang kedua, kita rasa makin berminat atau tidak nak buat ibadat. Itu soalan kepada diri sendiri. Kita makin berminat atau tidak? Walaupun dalam masjid ni berminat lah kot ramai, sebab kita cakap secara umum. Saya tengok sikit-sikit hujan tak pergi sembahyang jemaah. Hujan ustaz, motorkar ada, motorkar boleh berhenti depan masjid, payung ada. Kalau kita tanya dia, berapa kali awak tak pergi office kerana hujan? Oh, office mana boleh berhenti ustaz, mana boleh kalau office tak berhenti. Oh, jadi office kepada masjid tu office lebih penting lah. Iyalah, sebab office tu wajib. Oh, kalau gitu kamu pergi sembahyang jemaah tu ringan. Sembahyang jemaah kepada satu mazhab tuan-tuan wajib. Nabi tak pernah tinggal jemaah, ya tak? Jadi ketika itu kita telah double standard dalam pendirian kita, iaitu komitmen kepada tugas-tugas keduniaan itu lebih kita prioritaskan, tapi komitmen kepada kerja-kerja yang dipanggil ibadah ini secondary. Jadi penuh dengan uzur je kalau benar bercakap agama. Mengapa tak pergi sembahyang tarawih? Tak laratlah imam tu baca sampai 20 rakaat, mana nak larat. Tapi kalau dia pergi tunggu di padang bola sepak mangrove sampai pukul 11, dia tak kata ayat tu. Mengapa dia jadi double standard macam ni? Timbul keimanan. Main golf di padang golf tu panas sepanjang pagi sampai tengah hari, tak timbul masalah. Oh, seronok ustaz. Kalau kita kata berpeluh main golf tu, sembahyang tarawih kalau buat betul-betul berpeluh. Tapi mengapa penilaian berlainan? Kerana tahap keimanan. Minta maaf sangat-sangat. Ini self criticism untuk kita meningkatkan kualiti kita sebagai orang mukmin. Kita dah baca lama dah ciri-ciri macam ni, tapi sejauh mana kita betul-betul meningkatkan kualiti keimanan kita sampai kepada tahap yang macam itu. Itu yang kedua. Tuan-tuan sekalian, kalau kita melakukan ibadah itu setakat melepaskan batuk di tangga, ini melepaskan batuk di tangga ni buat lebih-lebih kurang gitu je. Imam baca lambat pun komplain, imam baca buat cepat tu lebih-lebih lagi lah. Ada orang komplain sampai batuk ayam. Dia kata memang kadang-kadang bilik air di jamban di masjid tu aku tak selesa, aku tak nak pergi. 1001 alasan dia bawa. Tapi dia pergi makan di kedai-kedai tertentu, kadang-kadang dengan comot kedai tu, masak di tepi jamban, dia tak pernah komplain pun. Ya tak? Jadi sikap double standard ni juga menunjukkan tahap keimanan kita amat-amat menyedihkan. Tuan-tuan tahu, kalau kita membuat benda agama ni sebagai batuk di tangga, kita lepas buat tu setakat orang peliskan orang, setakat orang kata dia ni pergi juga ke masjid sekali-sekali, tak memadai setakat itu. Biar kita buat tu datang daripada hati yang penuh committed untuk melakukannya, walaupun sedikit
Ada dia kata yang sebaik-baik perbuatan tu buatlah secara berkekalan walaupun sedikit. Hadis tu, sebaik-baik amal kebajikan tu kamu teruskan buat secara konsisten walaupun sedikit. Kalau buat banyak macam mana bermusim, nampak sebulan-bulan puasa sampai tak pernah miss, tapi 11 bulan yang lain tak pernah nampak di masjid, tak perlu pula macam itu. Yang saya nak sebut begini ni, sikap macam itu tuan-tuan sekalian, salah satu daripada ciri-ciri orang munafik. Minta maaf saya nak sebut, saya nak baca ayatnya tuan-tuan sekalian. Sekat melakukan ibadat untuk orang tengok, melakukan ibadat untuk bermusim supaya letiran isteri itu hilang, ataupun anaknya nak akad nikah takut-takut imam pertikaikan, maka dia mulalah pergi ke masjid. Macam di kampung-kampung saya dulu, kadang-kadang kalau dia tak pergi nanti imam tanya, jadi dia pun pergilah menunjukkan muka, kata orang. Tunjuk muka. Tuhan sebut ni satu permen saya nak baca, surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ini mereka menipu Allah dengan tindakan mereka seperti kita kata dia berpura-pura, sebab munafik ni hipokrit. Mereka berpura-pura seolah-olah mereka baiklah, tapi perbuatannya menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sebenarnya Allah yang menipu mereka. Maknanya Allah membiarkan mereka berperangai macam itu dalam keadaan dia tak sedar diri, terus dia bergelumang dengan maksiat, terus dengan kepura-puraannya. Wa idza qamu ila salati, apabila orang-orang macam ini mendirikan salat, qamu kusala, sekadar melakukan malas dengan berat hati, gagah je pergi kerana letiran isteri atau kerana nak tunjuk orang tengok sekali-sekali. Sebab itu yang bulan puasa, seminggu pertama tu agak banyak, seminggu kedua makin kurang, seminggu ketiga tinggal tiang. Kalau ibadat yang betul, minggu yang terakhir tu lagi banyak. Nabi tak balik dah 10 hari malam terakhir, tapi kita terbalik. Jadi ajaran siapa kita ikut ni. Itu satu hal yang boleh menilai sejauh mana komitmen kita kepada agama ni, komitmen kemanusiaan banyak rather than komitmen keislaman. Yura'una nasa, apa yang mereka buat sekadar nak tunjuk kepada manusia. Tuan-tuan, dia sebut nak tunjuk kepada manusia, nak tunjuk kepada isteri, nak tunjuk kepada bapa mentua. Saya pernah bagi contoh tempat lain, dia duduk di rumahnya, dia tak solat sebab tak ada siapa nak kisah, tapi dia balik kampung, rumah bapa mentua dia solat sebab malu kepada bapa mentua tu haji ustaz. Dia solat kerana siapa tu? Sebab tuan-tuan tanya, dia solat kerana siapa tu? Itu sikapnya, sekadar nak tunjuk kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, mereka tak ingat pada Tuhan, mereka sikit saja. Peratus ingatannya kepada Tuhan dalam salat tu sikit saja. Itu tuan-tuan sekalian, saya sengaja cakap tajuk-tajuk begini untuk kita memperbaiki salah laku kita dalam beribadah. Yang ketiga, kita boleh nilai juga sejauh mana dalam kehidupan kita seharian ni kita nak kepada yang baik dan kita tak suka kepada yang wuduh, yang buruk, dan kita nak kepada kehidupan yang suci saja. Iaitu kalau kita nak makan pun kita nak pastikan makanan itu halal betul-betul, tempat kita makan tempat yang baik, sumber rezeki yang kita dapat kita nak sumber rezeki yang halal. Tuan-tuan tahu tak kesannya kalau kita sumber rezeki bersih saja, seperti kedai-kedai itu bersih. Kita kata orang yang suka makan kedai non-Muslim lah yang ada jaminan halal misalnya, kita nampak bersih betul, memang dia orang jaga kebersihan, tapi kita boleh jaminkan dia punya ingredient yang dia buat betul-betul terjamin bersih dari segi Islam. Ada orang dia lebih suka makan kedai halal, kedai helam daripada kedai mamak, sebab kata mamak ni badan kotor busuk. Saya lebih suka kedai mamak tu banding kedai helam, sebab dia kedai mamak ni kononnya jamin, Muslimnya tu jaminan pertama. Tetapi kalau kedai halal, kalau setakat mendapat halal misalnya, kalau lah tak terjamin kesyubahatnya tetap ada. Itu dari segi makan minum. Kita tak kira lagi sumber-sumber rezeki yang lain, pendapatannya macam mana, berapa peratus daripada gaji dia tu daripada sumber yang tak elok. Ada yang gaji tak bersepadanan dengan gaya hidupnya. Gaya hidupnya kena berpendapatan 5,000 lebih, tapi dia gaji 3,000, 2,500 dah macam itu. Jadi semua ini menimbulkan persoalan tentang sumber rezeki.
Walaupun orang tak boleh kata apa, orang tidak ada bukti. Tambah zaman sekarang ni pula corruption dah maharajalela dah, susah. Tapi kita sebagai yang beriman, di situ tahap yang boleh menjadikan kita ni tak senang tidur. Kalau orang yang beriman, rezekinya dia nak rezeki yang halal. Halal di segi makan minumnya untuk jadi darah daging untuk anaknya. Tuan-tuan sekalian, keberkatan daripada rezeki yang halal ini, dia menjamin keberkatan kepada zuriat kita. Anak-anak kita, anak yang terdidik dengan rezeki yang halal, anak akan menjadi anak yang soleh. Kalau kita tak kisah benda-benda begitu, kita terasa anak-anak kita mengapa jadi begitu. Ada orang yang dia pernah saya terlibat dalam kes-kes kaunseling dululah. Saya tak tahu Ustaz, anak saya tu macam mana. Saya apa lagi yang saya tak layan kepada dia. Semua saya dah layan dah, tapi semua tak kena dia. Memang menyakitkan hati saya. Tepatlah seperti firman Tuhan, innama amwalukum auladukum fitnah. Ingat, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu boleh jadi fitnah kepada kamu. Maka dia sakit jiwa kerana anak-anak dia. Ada seorang bapa yang anaknya penagih dadah. Dia kata kepada saya, Ustaz, saya kalau anak saya yang itu mati lebih baik daripada dia hidup. Dia kata gitu kepada saya. Apa sebab? Dadah. Tetapi kita tak fikir bagaimana keadaan jadi begitu. Kemungkinan sumber rezeki kita tak elok. Di samping anak tu jadi tak elok tu, yang didikan tak betul. Tapi keberkatan dia boleh berlaku dengan 1001 jalan. Kalau sumber tak betul, pengajaran agama pula tak ada, dan dia pula tidak dididik secara agama di rumah tangganya, maka macam mana kita nak dapat suasana keagamaan, environment keagamaan berlaku di rumah tangga itu? Apabila keadaan itu tak berlaku, keberkatannya tak ada, maka timbullah penyakit-penyakit sosial macam itu. Orang tengok daripada jauh, hebatlah dia ni, rumah besar, tokoh besar. Tapi bila kita pergi sampai ke dekat, saya pernah didekati dengan orang-orang macam ni, kita tahulah dia sedang menderita di dalam kemewahan. Orang tengok daripada jauh, dia seolah-olahnya aman, bahagia dan sebagainya. Tapi saya mengetahui daripada dekat, penuh dengan penderitaan batin. Sebab kita tak bersoal elemen-elemen yang macam itu dalam kehidupan kita. Sebab kita terbawa-bawa sangat dengan nilai material, sehingga nilai-nilai macam ini kita abaikan. Itu juga tahap iman kita apabila kita berada di hujung jalan macam ini, tuan-tuan sekalian. Kalau tidak, kita akan terus lara sampai ke penghujung jalan. Kita doakan jangan benda itu berlaku kepada tuan-tuan dan termasuk diri saya juga. Maka dengan sebab itu Tuhan berfirman tentang hal-hal macam ini. Antaranya surah Al-Baqarah ayat 168, tuan-tuan boleh rujuk. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makan dan minumlah daripada segala rezeki di muka bumi ini yang halal, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali kamu ikut langkah-langkah nafs syaitan, iaitu rezeki yang tak haram, penipuan, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Kerana jalan syaitan tu jalan penyelewengan, tapi tentu jalan syaitan. Syaitan ni bukan mesti nampak syaitan yang kena rasuah hantu tu aja. Kita menyeleweng, kita terpengaruh dengan kebenaran yang kita, sehingga kita menepikan hukum agama itu dipengaruhi oleh syaitan. Sesungguhnya syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kepada kamu yang nyata sekali. Dan clear sekarang ini. Kalau kita tengok perkembangan yang sedang berlaku di sekeliling kita dalam 2-3 minggu terakhir ataupun dalam sebulan 2 terakhir ni, menyedihkanlah semua keadaan. Kita nak sebut dengan detail, dengan secara tepat lah, nanti timbul kontroversi, kita tak nak elok. Tapi tuan-tuan boleh nilai sendiri, baik segi agamanya, baik segi merayakan perayaan berbagai-bagai agama ni, multi-racial reaction di atas keadaan kita yang multi-religious society ni. Tuan-tuan tengok reaksi bagaimana sambutan Christmasnya, reaksi bagaimana sambutan tahun barunya, reaksi dan terbaru ni bagaimana sambutan Thaipusam. Tuan-tuan tengok, mengembirakan kita ke atau menyedihkan kita? Tuan-tuan nilai sendiri. Dan benda itu berlaku bukan kepada calang-calang dan sebagainya, kepada orang-orang yang tidak sepatutnya benda itu berlaku. Kerana masalah-masalah tadi, perhitungannya bukan perhitungan agama, bukan perhitungan iman, tetapi perhitungan public support. Apa lagi yang lain tak boleh cakap? Apa lagi yang lain pada itu? Itulah tuan-tuan sekalian, di mana kedudukan iman kita, sejauh mana kekuatan iman kita,
sehingga boleh kita menepis daripada itu semua. Inilah persoalan yang paling penting. Yang ketiga. Yang keempat, yang cukup penting juga, kita dah berada di ujung-ujung ni. Sejauh mana telah kita langsaikan banyak tanggungan-tanggungan kita yang masih belum selesai bersama kita. Ini orang tua-tua amat perlulah. Hutang yang tak berbayar lagi, itu hutang dengan manusia. Kita buat salah pada manusia, kita minta maaf atau tidak. Kita pernah menceroboh rumah tangga orang lain dan sebagainya. Benda ni adalah sejarah hidup kita. Jangan timbul malu lagi dah. Sebab itu dalam bab kesalahan sesama manusia, taubatnya mesti kena tambah lagi satu syarat. Menyesal, berhenti, azam tak buat lagi, dan yang keempat, pergi minta maaf kepada orang yang berkenaan. Selesaikan dengan dia, bayar balik atau dia ampunkan. Walaupun berat yang keempat ini, sebab kalau tidak, taubat kita tak terlepas, kata orang. Dan benda ini banyak. Masih kita dengar, dah mati dah sebutan-sebutan negatif tu banyak. Saya pernah ada di banyak-banyak yang dalam hidup saya ini. Zaman-zaman dulu buat kutu, buat berbagai-bagai, tetapi habis gitu aja. Kan zaman dulu, zaman kutu-kutu banyak tolong dulu lah. Saya nak pergi Mekah pun buat kutu. Saya pergi Mekah kali pertama tu pakai kutu. Sebab waktu tu murah, 5,000, 6,000 seorang dah cukup. Kita masih, alah, waktu tu umur 30-an, tak sempat nak ada duit banyak-banyak. Yang kerana itu, tapi penyelewengan yang berlaku daripada amalan ni pun cukup banyak. Jadi kalau kita tak langsaikan, kita nak tunggu bila lagi. Dan ini tanggungan dengan manusia ni berat, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dia boleh melibatkan muflis di segi akhirat ni begini. Nabi cerita, iaitu kita buat baik dengan kita buat jahat, lebih kurang sama banyak je. Tapi kalau melibatkan kesalahan manusia, kita tak minta ampun kepada dia, kita tak minta maaf kepada dia, jadi pahala-pahala yang sikit sebanyak ada kepada kita tu akan diberi kepada dia. Maka kita menjadi muflis di segi pahala, tak ada besok. Itu yang kata muflis di segi akhirat tu. Kena jaga yang itu. Jadi dengan sebab itu kewajipan sesama manusia. Kewajipan dengan Tuhan, zakat tak bagi, tak selesai. Apalagi haji yang layak pergi pun dia tak nak pergi, tangguh-tangguh sampai tak jadi pergi. Orang yang layak, yang kadang-kadang ditahu akan tangguh. Salat, saya tak berani komen lah. Puasa banyak tertangguh orang perempuan di kampung-kampung zaman dulu. Bulan puasa dia orang banyak off, dah cuti kerana datang bulan, tapi dia tak ganti balik sampai beberapa kali dia pun dia tak ganti balik. Saya di kalangan keluarga saya pun ada terlibat macam tu. Tapi anak-anak sedar, anak-anak tanya apa saya, macam mana nak buat, kena bayar balik. Nah, anak-anak tolong puasa bagi pihak mak bapak mereka. Itu tanggungan-tanggungan. Jadi kita jangan biarkan apabila dah kita mati besok dan mayat ada di depan, selepas mayang itu anak tampil ke depan, ya tuan-tuan sekalian, apa ada ayah saya ni, almarhum ayah saya ni sangkutan dengan tuan-tuan sekalian, datanglah minta kepada saya atau sebagainya, atau maaf. Janganlah kita biar sampai ke situ. Kalau anak tu buat betul-betul, ataupun anak pun sekadar ya ke, tapi banyak orang membuat begitu. Itu yang keempat, tuan-tuan sekalian. Dengan Allah kita kena selesaikan, tapi dengan Allah tak begitu payah. Sebab kalau kita bertaubat, kalau kesalahan itu bukan kesalahan syirik, insya-Allah Tuhan ampunkan. Tapi kalau kesalahan manusia, kita dengan taubat saja kalau tak diselesaikan dengan secara tadi, kemungkinan Tuhan tak ampunkan kerana kita malanglah. Yang kelima, sejauh mana kita rasa sedih dan kita rasa silu memikirkan berbagai-bagai ketelanjuran yang telah kita buat waktu zaman-zaman dulu. Ada orang sampai nak teringat benar-benar zaman-zaman dia menyeleweng, itu zaman-zaman dia lupa kepada Tuhan. Orang panggil luka-luka lama atau masih berdarah, kata ayat-ayat yang saya pernah dengar. Maka ada orang yang macam itu, dia terus kembali kepada pengajaran tu, asyik semayang pun ada saya tengok. Sebab dia rasa dia banyak dulu semayangnya entah tak menentu. Banyak orang beritahu saya macam ni. Sebab kalau orang yang banyak tinggal solat, dia pada ganti semayang sunat sekali lebih baik, dan qadha solat itu lebih baik setiap waktu. Buat sebelum maghrib, selepas maghrib buat juga maghrib yang ditinggalkan berpuluh kali dulu, daripada dia buat semayang sunat saja, sedangkan qadha itu wajib dibuat. Itu satu pendekatan, di samping yang lain-lain lah, tak puasa, tak apa semua. Itu bahkan kalau benda tu yang berat-berat, penyesalan yang sungguh-sungguh tadi mesti berlaku betul-betul. Penyesalannya disertai dengan mungkin tangisan di depan Allah, dengan bangun minta ampun kepada Allah, dan dia sanggup pergi minta maaf
terutamanya kalau kesalahan-kesalahan di depan orang tua-tua kita, kesalahan dengan mak bapak tuan-tuan sekalian. Kesalahan yang kedua selepas kita mensyirikkan Allah, ingat, kesalahan dengan mak bapak ialah kesalahan yang kedua, dosanya sebagai dosa besar selepas daripada kita mensyirikkan Allah, wal'ayazubillah. Jadi bagi mereka-mereka yang mak bapaknya masih ada, cubalah balik sujud di tapak kaki mereka, minta ampun dan sebagainya. Kalau yang tak ada tu, yang dah terlepas tu, minta Tuhan ampunlah kalau boleh, kalau tidak dia serahlah kepada kebijaksanaan Allah nak menyelesaikan macam itu. Yang keenam tuan-tuan sekalian, yang patut kita revise juga, iman kita bertambah atau tidak, sejauh mana kita telah memperelokkan silaturahim kita sesama manusia. Sebab tuan-tuan sekalian, silaturahim ini bukan benda kecil. Silaturahim ikut rankingnya dengan kaum keluarga terdekat. Ada orang yang adik-beradik terdekatnya tak tegur sapa dengan dia, dia baik dengan orang lain lebih. Ada yang suami-suami kadang-kadang pendapatannya dia telah belanja kepada orang lain melebihi daripada adik-beradik dia sendiri. Kadang-kadang sampai nafkah rumah tangga dia pun isterinya yang tanggung banyak, sebab duit suami tadi pergi pada tempat lain. Itu pun banyak. Macam-macam lah. Silaturahim, tuan-tuan sekalian, ada hadis sahih menyebutkan la yadkhul jannata qati'un, tidak masuk syurga sama sekali bagi mereka-mereka yang putus silaturahim. Maknanya kalau dia tidak menghubungkan semula silaturahim, dia buat ibadat banyak mana pun, ada ulama kata sah amal ibadat tadi, tapi pahalanya tergantung sehingga dah dia menghubungkan semula silaturahim. Ada orang dia pernah tanya saya gini, saya Ustaz memang saya bergaduh dengan sianu-sianu, tapi saya dah bermaaf-maafan dengan dia pada hari raya, cukup tak cukup? Saya kata saya tengok upacara bersalaman pada hari raya itu lebih berbentuk lakonan rather than the real silaturahim. Sebabnya dia bersalam betul, tapi tengok muka pun tidak gitu saja, dia angkat tangan, ya tak? Balik ke rumah tidak ada perhubungan apa dah lepas tu, bertemu lah raya terlepas sekali lagi bertemu, ya tak? Kes itu berlaku hanya upacara bersalaman, tapi the real meaning of silaturahim, betul-betulkah silaturahim itu berlaku ataupun hidup semula, saya tak nampak benda itu berlaku. Maka renggangan dan juga tak bertegur sapa itu terus tak berlaku. Maknanya berlaku pemutusan silaturahim tadi masih on, walaupun upacaranya telah ada dibuat. Dan ini banyak, sebab dendam kesemua itu masih kuat, hatinya memendam tentang sejarah lama luka itu, dia masih kuat, dia tak sanggup. Ini terlalu banyak tuan-tuan sekalian. Sebab Tuhan sebut ni, saya baca ayat ni tuan-tuan sekalian, surah Ar-Ra'd ayat 25. Wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, orang-orang yang telah menghancurkan atau memecahkan atau mengkhianati perjanjiannya dengan Allah. Mana perjanjian dengan Allah? Keimanannya dengan Allah. Selepas dia berpegang keimanan tadi, mana setelah dia mengaku begitu berpegang betul-betul, wa yanqudu wa yaqta'una ma amara Allah, dan dia putuskan pula apa-apa yang Tuhan telah suruhkan dia, ayu salabihi, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayu salabihi, dia memutuskan apa-apa perintah Allah yang Allah suruh dia untuk sambungkan, iaitu silaturahim, dia putuskan benda itu. Wa yufsiduna fil ard, di samping itu dia buat berbagai kerosakan di muka bumi. Kerosakan ni umum, menyeleweng ke, tipu daya ke, mengkhianat, tak kira lah apa juga perkara yang haram yang merosakkan masyarakat, semua ifsad fil ard. Ini yang teruk ni, ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud dar, bagi orang-orang yang macam ini menerima laknat daripada Allah. Laknat daripada Allah tuan-tuan sekalian, orang tu the greatest ataupun the very severe curse of Allah. Curse tu memang kemurkaan Allah, ya tak? Tuhan laknat kepada orang yang berkenaan, dan bagi mereka azab yang pedih menunggu mereka di akhirat kerana sikap mereka yang macam itu, yang bermula antara Tuhan gabungkan, dia tidak menunaikan betul-betul perjanjiannya dengan Allah. Setelah dia mengaku begitu, dia memutuskan silaturahim yang sepatutnya dia sambung, dia buatlah berbagai-bagai kemusnahan di muka bumi.
bagi orang yang macam ini laknat daripada Allah, dan mereka akan menerima keburukan di akhirat kelak. Yang ketujuh, ada berapa masa lagi? Ada 3 minit je. Kalau tak habis kita dengar azan dulu kejap lagi. Yang ketujuh, kita dari hujung dah. Ini sikap-sikap yang kadang-kadang sombong, riak, takbur, angkuh, bercakap kasar, bercakap bekeng ni berterusan walaupun dah sampai ketua. Orang kata sikap-sikap macam ni payah nak ubah. Tetapi kalau kita muhasabah diri, kita insaf, kalau kita tengok dalam kehidupan pun, orang benci kepada seseorang lain bukan kerana kata dia tu jahat saja, bukan kerana dia tu begitu begini saja dia, tapi banyak orang benci kerana perangai-perangai yang macam tadi, sombong, bongkak, angkuh, ego, bercakap besar, cakap dia yang nak kena dengar, cakap orang dia tak nak dengar. Orang macam ni, jangan kata lain, anak isteri pun sakit jiwa dengan dia. Kalau masuk mesyuarat pun, kalau dia bersorak, kedatangan hadirin kerana menyampah, tapi nak buat macam mana? Dan kita nampak banyak orang-orang begini di penghujung jalan. Sebab sikap-sikap macam tu kalau tak muhasabah diri, susah dah. Orang nak tegur pun susah, sebab dia dah lewat umur. Kalau muda-muda tadi mungkinlah. Satu perkara yang patut kena ingat begini tuan-tuan sekalian, kita tua ni, macam saya lah 70-an, Pierce atau orang yang seangkatan dengan saya tu dalam sekitar 3-4% tak sampai dah dalam masyarakat ni. Macam saya kata tadi, pergi ke masjid tu dah sekitar 150 orang, 200 orang, yang ada lebih daripada saya sekitar 5-6 orang. Berapa peratus tu? Kalau kita masih berperangai seperti tadi, siapa nak heran kepada kita? Maka akhirnya orang tak peduli dia, orang tak kisah dengan dia. Bahkan dia pun entah pergi entah ke masjid pun tidak. Ada orang-orang yang bersikap macam itu. Waktu dia pegang jawatan, memang dia nampak lah, kalau dia pegang jawatan, kalau jawatan apa sebagai orang yang penting lah, maka dia pergilah ke masjid, dia join lah masyarakat dan sebagainya, dia buatlah kegiatan-kegiatan yang agak ni. Tapi apabila dia tak ada jawatan, tak nampak dia, dan sikap-sikapnya menjadi bahan bualan. Akhir-akhirnya yang saya telah alami lah, tertahu kalau yang agak popular sikit, ya kita bagi laluan kepada azan dulu ya. Kalau kita nak, saya minta laluan azan, saya akan sambung sekejap, dalam 5 minit kejap lagi. Silakan. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la Payah tak apa. Dah boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الواسطة والفضيلة والشرف والدرجة الأعلى الرافعة وبعث مقام وأنتهي إنك لا تخلف الميعاد. Ya, saya sedia bahan ni untuk kuliah subuh di satu tempat lain, tetapi sebab saya jadikan kuliah maghrib ni agak terpanjang sikit, saya tambah lagi ya. Yang ke-8 yang patut kita ambil perhatian untuk tahu atau tidak kualiti iman kita bertambah, kita kena banyak muhasabah diri. Muhasabah diri ni kita banyak menilai tentang rekod kita, rekod baik, rekod tak baik, untuk kita sedar di mana tempat yang kita patut baiki, terutamanya rekod-rekod tak baik lah. Tentu sekalian, tentang kemampuan kita bermuhasabah diri ni ada 3 level sebenarnya. Bagi orang yang terbaik sekali, dia sedar kesalahan dia walaupun belum dia beritahu, dia sedar terlebih awal, dia insaf. Ini cukup-cukup baik, paling bijak. Dia sedar dan dia menyedari sebelum ditegur, sebelum dia beritahu, dia berubah. Ini cukup-cukup baik. Mungkin kerana doanya, mungkin ada berbagai-bagai. Yang kedua yang agak kurang baik sikit, tapi masih bagus, dia menyedari kekurangan, kesilapan, ketelanjurannya setelah ditegur. Mungkin dia rajin pergi dengan ceramah dan sebagainya, maka dia, aku ni kena banyak berubah ni. Cukup, masih baik, masih bagus. Jangan jadi seperti kumpulan yang ketiga, iaitu dia tak tahu kata dia tu dah terlanjur banyak, dia tak sedar diri, orang tegur dia tak nak dengar, ceramah pun dia tak nak pergi, dia rasa dia lebih tahu daripada orang lain, dan dia tak dengar cakap orang lain, sebarang ajaran semua tak masuk. Ini dipanggil dalam istilah bahasa Arab jahil murakkab. Maksud jahil murakkab, 2 kali jahil. Yang pertama, dia tak tahu kata dia tu tak tahu, dia tak mengaji. Yang pertama, dia memang tak tahu, dia tak belajar, tak tinggi, semua sikap dia yang ego. Yang kedua, dia tak tahu kata dia tak tahu, benda dia tak nak belajar sebab dia kata orang lain tu semua salah dia yang betul. Ini pun paling teruk. Sampai peringkat yang ketiga ni susahlah nak berubah, minta jauh daripada sikap yang ketiga ni. Jadi apabila kita dah mengakui iman kita boleh meningkat dan boleh berkurangan, maka kita kena buat strategi untuk meningkatkan iman kita. Ulama-ulama telah kenal pasti sekurang-kurangnya ada 4 strategi yang patut kita buat. Saya ringkaskan saja. Yang pertama, tingkatkan ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan agama ini. Sekurang-kurangnya kita belajarlah elok supaya amal kebajikan kita bertambah elok. Di mana macam mana cacat kita belajar. Sebab hadis kata, sepatah ilmu yang kamu belajar boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah, lebih baik kamu bangun qiyamul lail semalaman dalam keadaan fikiran kamu kosong. Jadi cukup-cukup baik menambahkan ilmu pengetahuan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Buatlah macam mana pun. Saya pernah bagi contoh, kalau seorang ahli sains yang dapat penemuan-penemuan yang merapatkan hubungannya dengan Allah, maka dia kuat imannya. Terdapat 9 atau 10 lebih saintis-saintis besar dunia yang telah menganut Islam semata-mata kerana dia berjumpa dengan fenomena-fenomena yang mengagumkan dalam Al-Quran, seperti the stages of human creation di dalam kandungan perempuan. Semua sumber daripada kehidupan ini adalah daripada air. Bagaimana air masin dengan air tawar tak boleh bertemu, dan semua benda ni ada pasangan. Ini dalam pengetahuan sains baru tahu, dan kemudian dah
Tapi Al-Quran dah lebih awal, kerana mereka, ilmu pengetahuan mereka membantu mereka menjadi orang yang beriman, dan galibnya orang macam ni imannya lebih kuat daripada orang yang keturunan secara semula jadi macam kita ni. Itu yang pertama. Yang kedua, sikit sebanyak ilmu yang kita ada tu kita kena beramal. Beramal dalam mengikut ilmu dia lah. Cuma amalan-amalan sini adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan hubungan amal ibadahnya. Tingkatkan amalan dia, pastikan amalan dia semua elok. Bukan mesti banyak, tuan-tuan sekalian. Amalan yang tepat, yang betul. Bukan amalan yang banyak tapi tak tepat, tak betul, kerana kurang ilmu. Sebab tu kaitan yang pertama dengan yang kedua ni penting. Yang pertama, ilmu untuk menjamin benda tu betul. Yang kedua, amalan tadi supaya tidak terkeluar daripada skema amalan yang betul. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, amalan ini menyentuh unsur ketiga dalam iman. Yang pertama, percaya, saya sebut tadi. Yang kedua, mengaku dengan mulut. Yang ketiga, amalan. Amalan inilah yang orang nampak sejauh mana benda itu ada betul-betul peningkatan. Bukan kita buat kerana orang, tapi boleh diletak markah tinggi atau rendah kerana dia buktikan dengan amalan perangainya dan termasuk dan lain-lain. Dalam Al-Quran mengikut kajian ulama, ayat amanu wa amilus salihat, mereka beriman dan mereka buat baik amalan, secara plural, secara singular. Amana wa amila salihat, dia beriman, dia buat baik, secara singular. Digabungkan tak kurang daripada 80 tempat dalam Al-Quran. Bermakna iman tak sempurna kalau tanpa amal. Amal tak akan diterima kalau tanpa iman yang betul. Itu maknanya. Yang ketiga, banyak berzikir. Berzikir sini bukan berzikir secara formal dengan biji tasbih dan sebagainya. Banyak menyebut kebesaran Allah. Maka zikir-zikir maksurat yang kita amalkan itu dengan kita yakin sepenuhnya. Ya, anak-anak dan diam ya. Kita yakin betul-betul segala zikir-zikir itu semua boleh membawa kepada ketenangan dan kita beramal itu elok. Dan zikir ini juga, tuan-tuan sekalian, bukan sahaja kita berzikir secara formal begitu, tapi kita mengingati kebesaran Allah. Walaupun mulut tak bunyi, kita berzikir, itu juga dikira kita berzikir. Jadi berzikir ni ingat kepada Allah. Dan macam kita masuk bilik air, kita nak buang air, kita makruh kalau kita bercakap sebut Allah, bahkan boleh jadi haram. Tapi mengingati Allah masih wajib. Jika kita sedar, jangan sengaja nak lupakan Allah dalam bilik air, masih wajib. Jadi kalau kita banyak mengingati Allah, dia menjadi pelindung daripada kita melakukan maksiat. Banyak. Sebab itu dia katakan, siapa yang solatnya tidak dapat mencegah dia daripada perbuatan mungkar, maka solat itu tidak diterima solatnya. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar la salata lahu. Sesiapa yang solatnya tidak dapat menghalangnya daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada solat kepada dia. Solat yang lalai, solat yang tidak dapat mengingatkan dia kepada kebesaran Allah. Jadi solat itu solat yang tak diterima oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, banyak bertafakkur. Bukan bertafakkur tunduk seperti tafakkur orang bukan Islam, bukan itu. Tafakkur yang banyak kita mengkaji, kita banyak menilai segala fenomena alam yang ajaib, yang kagum ini, yang membawa kita mengkagumi dan membesarkan Allah. Macam ni misalnya, kita mengkagumi penemuan handphone ini. Dianggap, orang kata penemuan yang paling agung di abad ini adalah handphone. Ada keluar dalam viral kan. Sebab dengan handphone itu lagi canggih, boleh buat semua perkara, tak payah duduk di rumah je. Nak tengok TV boleh, nak tengok hiburan boleh, nak bayar apa semua boleh, nak buat apa semua boleh dengan handphone. Nak pergi ke mana, pakai Waze apa semua dengan handphone. Maka penemuan di abad ini yang paling canggih, yang telah mengenepikan surat khabar, mengenepikan surat menyurat ke kampung, sehingga orang boleh berseorangan dalam bilik berjam-jam pun dengan ini saja. Hebat handphone. Tapi kalau orang yang cerdik, dia bukan mengkagumi handphone, tetapi dia mengkagumi penciptanya. Siapalah yang buat handphone sampai macam ni? Itu orang yang cerdik. Begitulah tuan-tuan sekalian kehebatan alam sekitar. Kehebatan alam yang Tuhan buat ni, kecanggihan alam ini, kalau banding dengan handphone ni, apalah handphone ini? Kehebatan alam yang serba canggih, langit yang tidak bertiang Tuhan sebut. Tuhan turunkan air banjir sampai boleh menenggelamkan di negeri China sampai pernah 30 juta kawasan, 30 juta orang tenggelam dengan banjir di China. Air datang daripada mana? Air disimpan di udara aja, boleh. Maka kecanggihan alam yang macam ni
matahari tak pernah naik daripada sebelah barat, berbagai-bagai kecanggihan alam macam ini. Dan Tuhan sebut dalam ayat Quran cukup banyak. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan penciptaan malam, siang dan sebagainya, petanda kepada orang yang bijak pandai yang mengkaji. Siapa dia orang yang bijak pandai ini? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu mengingati Allah dan bertafakur dan memikir kebesaran Allah dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia tidur, dalam keadaan dia duduk dan sebagainya. Wa yatafakkaruna, ni ayatnya, dan mereka terus memikirkan kecanggihan alam ini semua. Fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini semua sia-sia. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan bertafakur macam ini, kita mengkagumi alam hebat ini, membawa kata kita lebih mengkagumi penciptanya, Allah. Dan itu paling asas di dalam pahaman tauhid. Dalam pendekatan Asy'ari Maturidi, bagaimana kita membuktikan sifat-sifat Tuhan, maka disebut baru alam ini, baru alam ini, baru alam ini. Ya tak? Itu membuktikan segala sifat-sifat Allah tadi terbukti dengan baru alam ini, tapi dia tak ulas sajalah. Jadi begitulah kita mengkagumi handphone ini tidak memadai kalau kita tidak mengkagumi penciptanya. Itu baru handphone. Maka kita mengkagumi alam semesta ini yang boleh membawa kita mengkagumi Allah setelah kita berfikir macam itu. Itu asas kepada pemikiran tauhid yang mendalam. Saya rasa itulah saja semangat saya malam ini, untuk sikit sebanyak untuk kita buat revision dan kita buat checking list untuk diri kita, sejauh mana kita berada di atas tahap-tahap yang saya telah huraikan tadi. Lebih kurang banyak lagi yang lain, tapi itu yang saya dapat trace, dan bahan itu bahan daripada saya sendiri, cuma saya perkuatkan dengan ayat-ayat Quran dan hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.